ini kita akan record. Okey. Sesi ini kita akan record yang saya hormati, saya muliakan sahabat kita, okey, usahawan kita Abang Eddie ni. Saya panggil Abang Eddie je. Saya pun baru kenal. Rupanya dia salah seorang daripada alumni program yang telah dianjurkan batch pertama di UMK. Tahniah juga saya ucapkan kerana dia terpilih. Saya rasa banyak ilmu dia bersama-sama semasa dia belajar di UMK ya. Dekat saja untuk makluman semua pelajar, bila pelajar dah masuk nanti pit stop coffee ni dia adalah tempat lama Pizza Hut. Tempat lama Pizza Hut. Dan dalam banyak-banyak kopi dalam banyak-banyak kopi yang saya dah test, Vogue Coffee, Neskin Coffee, lepas tu kita ada OP Coffee, lepas tu kita ada Story Coffee. Untuk makluman you all lah, sekarang ni hipster coffee ni dia tumbuh bakkan cendawan lah di Kelantan ni. Memang seronok. Memang seronok. Walaupun makanan dia hampir sama, tetapi dari segi konsep dan design tu berbeza. Rugilah korang sebab korang tak boleh balik ke UMK. Saya gomol dululah. Ambo gomol dulu sebelum demo gomol, ambo gomol dulu. Gitulah Dan. Jadinya berbeza setting di pit stop coffee ni. Kalau anda semua dapat tengok berlatar belakangkan 2 seat Recaro yang mahal tu belum cerita model kereta Ferrari dia lagi. Banyak. Dia cuma tak nak tunjuk ya kan. Dia punya setting dia lebih kepada F1 Ferrari punya konsep. Okay, memang very nice. Dan saya sebagai food hunter ni, saya boleh katakan memang muka saya lah. Kalau kata seminggu tu, sebulan tu 2-3 kali memang ada lah. Memang jumpa muka saya. Sebab apa ada situ, sebab sedap lah. Tu je lah. Memang memenuhi orang kata apa, nafsu makan saya lah. Baik, untuk tidak melengahkan masa, saya nak ucapkan terima kasih kepada Abang Eddie kita untuk hadir bersama-sama kelas pada hari ini untuk borak santai ya Eddie. Hari ini kita borak santai je dengan pelajar ni, dan pelajar sekiranya ada pertanyaan boleh tulis dekat chatting ataupun boleh terus tanya. Okey, boleh terus tanya. Okey, kita borak hari ini kita borak sebab dah 9 minggu saya bercakap. Okey, jadi kita dengar apa intipati gelagat usahawan ini. Terutama sekali kalau ikutkan silibus pada minggu ini, lebih kepada cabaran risiko, risk taking, ataupun dia sebagai usahawan adalah risk taker. Okey, jadi boleh bertanya, boleh kita berbincang santai saja macam adik dengan abang je hari ni. Nak pakai bahasa Terengganu boleh, nak pakai bahasa Perak boleh, Penang boleh, Johor boleh. Yang jelah yang boleh. Kalau bahasa Cina, India tu mungkin masalah sikit kot, kena ada translator. Tu cerita dia. Baik, untuk tidak membuang masa, saya serahkan platform ini kepada Abang Eddie kita untuk memulakan orang kata apa, bual bicara borak kita pada hari ini. Boleh ke Abang Eddie kita cerita sedikit dari segi nama, latar belakang, sejarah, daripada mana mula dan sebagainya. Silakan. Okey, Assalamualaikum semua. Dan selamat pagi. Terima kasih Prof. Kerana juga sudilah jemput. Kecek Kelantan boleh lah ni? Sila. Tak ada masalah. Sempat belajar dekat Kelantan, so kita kecek Kelantan lah kan. Sebelum tu boleh saya tahu lah, ini SEM berapa semua ni Prof? Okey, pelajar-pelajar ini adalah semester 1. Mereka ini adalah freshie lah, fresh graduate lah. Fresh graduate pula. Freshie lah. Okey.
So terlebih dahulu saya kenal diri saya lah. Saya nama penuhnya Noedi Cik Aziz. So boleh panggil Abang Edi lah. Macam yang Prof beritahu tadi. Latar belakang saya ni, saya berkelulusan diploma dalam Mechanical Engineering. Tapi boleh katakan selepas graduate tu 100% tinggallah saya punya bidang mekanikal tu. Terus berkecimpung dalam bidang bisnes, yang mana first bisnes yang saya buat dulu adalah perniagaan aksesori kereta. Pada umur 21, 22, awal 22. Saya dah set up satu kedai lah, perniagaan yang kecil masa tu, perniagaan aksesori kereta. So daripada situlah bermulanya saya duduk dalam bidang perniagaan ni until hari ni, yang mana jatuh bangun dah berapa kali juga jatuh, berapa kali juga bangun. Untuk orang kata kita kekalkan lah, sebab punca rezeki saya tu dah daripada bidang perniagaan tu tadi. So bidang F&B ni saya mula berkecimpung pada tahun 2015. Yang mana first cafe saya, kalau boleh follow saya punya page Facebook, cafe saya tu dulu dengan nama Villa Hali Cafe. Sekarang ni dah tukar kepada Pit Stop Coffee. Mungkin adik-adik boleh tengok juga, sambil-sambil tu boleh tengok, boleh buka Pit Stop Coffee. Kita punya followers itu pun dah baru je 8,000. Yang mana kita start dulu perniagaan kita ni, konsep tu pun pada masa 2015 tu saya dah cari satu klien yang mana di Kota Baru masa tu belum ada lagi kafe hipster yang kata buat di dalam satu banglo. Banglo ni bukan biasa-biasa punya banglo. Dia kata banglo ni kira abang saya punya lah. Abang kira macam abang dengan prof macam tu lah. Kenal kira kawan-kawan dalam bisnes lah. So dia stay kat KL. Banglo ni dah banyak tahun kosong. So dia offer pada saya untuk set up satu bisnes itu. So saya set up bisnes dekat situ pada tahun 2015. Dan alhamdulillah dalam masa 6 bulan macam tu lah, jadi satu trending lah dekat Kota Baru ni juga, kafe Villa Hali Cafe pada masa tu. Yang mana konsepnya stay juga sama, mengenai dunia pemotoran. Yang mana dalam kita punya kafe tu, kita pamerkan 2 biji motor Harley Davidson. Jadi konsep tu kita pemotoran, yang mana kita punya tagline pada masa tu kita pakai kafe VIP, harga kaki lima, harga warung. Memang harga cukup-cukup murah. Kira saya punya target pada masa tu, saya nak semua orang peringkat daripada peringkat bawah hinggalah peringkat high end datang ke kafe tu. Itu konsep saya. Sebab saya nak orang kata mana orang biasa pun boleh masuk, boleh menikmati, boleh merasa kafe hipster dengan makanan yang agak murah, dengan konsepnya, dengan boleh bergambar dengan motor Harley Davidson apa semua, boleh naik apa semua. So itu saya punya perikatan lah. Yang mana saya rasa memang pada masa tu tak ada lagi dekat Kota Baru lah. Tak ada macam sekarang ni lah, terlalu banyak kafe hipster pada tahun 2015. Tapi kafe tu tak lama, dalam 2 tahun sahaja. Disebabkan wife abang saya tu terpaksa balik ke Kota Baru. So dia berpindah balik ke Kota Baru. Tak lama lepas tu saya tutup dulu kafe tu. Itu sebab sedikit mengenai apa kata perniagaan saya lah. So
Lepas pada tu baru je lah 2019 saya set up balik kafe ni dengan konsep yang baru, dengan tema yang baru di Ketereh dalam kawasan stesen minyak. That's why lah kenapa saya gunakan nama pit stop tu tadi. Daripada konsep pemotoran juga, tak lari dengan konsep asal, cuma temanya berubah disebabkan saya mempunyai koleksi model-model Ferrari yang seperti Prof cakap tadi. So saya gunakan tema tu untuk jadikan tema untuk kafe saya tadi di Ketereh pada penghujung tahun 2019. Dan itulah cabarannya. Tak lama selepas itu, hampir berapa bulan saja saya buka itu, bulan 3 tu dah kena wabak COVID-19 ni kan ada. So sementara sehinggalah selepas habisnya PKP bulan 7 kan, Prof, ingat saya jumpa tempat ni, terus saya buat keputusan saya pindahkan dulu sementara kafe yang saya set up dekat stesen minyak Ketereh tu, bawa ke baru ni. Keputusan yang saya buat tu berdasarkan perkiraan saya lah selama beberapa bulan saya berada dekat Ketereh tu. Orang kata banyaklah yang saya lost sebabnya kita dah set up sana. Belum kita boleh full run tu dah kena kena PKP lah apa semualah. Jadi sebagai seorang usahawan lah, orang kata orang berniaga ni, kita kena cepatlah keluar daripada kita punya masalah yang kita hadapi tu, sebab kita dah laburkan duit kat situ, dia punya return tu agak lambat, so kita kena cari solution lah. So itu lebih kurang kita mengenai background pit stop, macam mana bolehnya timbulnya adanya pit stop dekat Taman Bendahara ni. Saya pun tak terfikir, sedangkan dah terbiasa dekat sini. Mungkin nak jumpa dengan Prof lah mungkin. Okey, ada soalan tak ataupun pertanyaan daripada pelajar? Saya. Silakan tanya. Assalamualaikum. Saya nak tanya, macam mana kalau dalam bisnes ni penting ke ada business partner? Okey. Tiada, bagi saya tiada masalah lah untuk ada business partner, asalkan business partner kita tu orang yang tepat lah. Maksud saya orang yang tepat ni orang yang kita dah kata kenal betul-betul hati budi dia. Maknanya saya prefer kalau business partner more kepada kita punya sahabat dah. Sebab sahabat ni dia tahu, kita betul-betul dah tahu dia setakat mana dia, apa latar belakang dia, setakat mana susah senang dia tu, kita tahu, dia pun tahu kita. So itu kata risiko untuk kita akan berlaku masalah dari segi perkongsian tadi agak kurang, sebab saya ada pengalaman dalam bisnes yang sebelum ni, yang mana kita kata partnership tu kita tidak terlalu akrab tau. Tidak terlalu betul-betul mengenali, just kita more kepada untuk develop kita punya bisnes tu. Bila situ in the end akan timbul pelbagai masalah. Risiko ada di situ. Itu pendapat saya. Sebab sebagai contoh
Villa Ahli Cafe ni saya pun bermula dengan partner saya, yang mana partner saya tu pun bagi saya bukan orang lain lah, adik saya juga, adik pun kira adik sebagai adik angkat sahabat saya yang mana lebih muda daripada saya. Now kita dah, selepas saya Villa Ahli Cafe tu dah tutup, dia sebab dia ni asal Kuala Lumpur, dia dah balik Kuala Lumpur dan sekarang ni dah set up satu perniagaan juga, F&B cafe di Sepang. Dan alhamdulillah menggunakan konsep yang sama, lebih kurang konsep yang sama dengan menu yang sama. Kita bawa carry daripada legasi kita Villa Ahli Cafe tu, cuma buat asing-asing. Tapi until today kita tak ada isu, tak ada masalah apa. So itu jawab kepada persoalan tadi tu, perlu atau tak tu, itu bergantung kepada sesuatu bisnes tu tadi dan bergantung kepada tahap mana kita dengan kita punya partner tu sendiri. Dan yang paling penting dalam partnership ni, of course kena ada hitam putih. Walaupun kata sahabat baik juga, tapi bila dah jadi, so itu yang saya boleh kongsikan lah. Okay, dari segi agreement tu, setiap daripada sahabat tu perlu ada sebahagian daripada, investments 50-50 ke 70-30 ke 60-40 ke, ataupun pecah kepada 30-30 ke, ataupun macam mana? Line tak stable. Hari ni line tak stable. Line tak stable lah hari ni. Mana Abang Edi kita? Halo, sorry. Line tak stable hari ni. Itulah pasal. So menjawab tak soalan adik tadi tu? Apa nama adik dia? Okey, tadi saya ada Irfan, teruskan. Irfan. Dah menjawab. Terima kasih. Okey, menjawab. Tadi saya ada tanya masa tengah hang tadi berkaitan dengan agreement tu, bila kita nak mulakan perniagaan tu, is it kalau kita ada 2 ataupun 3 orang partner tu, is it 30-70 ke 60-40 ke 50-50 ke, ataupun macam mana untuk dia invest ataupun macam mana? Okey, yang pembahagian soal share tadi, itu depend kepada persetujuan semua based on dia punya kebiasaannya, modal tu sendiri. Yang mana kita set up satu bisnes tu, kita dah tahu berapa kita punya upfront yang perlu kita keluarkan untuk kita set up. So let's say lah kata saya dengan Prof dengan siapa, Irfan ke, 3 orang lah. So dengan untuk set up satu cafe hipster ni perlukan 1 hingga 200 ribu lah, tengok depend kepada besar kecil cafe tu tadi. Let's say lah kita kata 100 kan. So Prof dah keluarkan 40, saya 30, another balance tu mungkin Irfan. So based kepada perjanjian tu tadi. So kalaulah in case perlu top up modal di pertengahan jalan apa semua, so kita boleh bincangkan balik macam mana soal modal tu untuk dimasukkan dalam kita pembahagian ke ataupun sebagai pinjaman. Kalau pinjam mungkin dalam beberapa bulan, okey kita bayar balik dengan return tu tadi berapa. So
pelbagai kaedah lah. Tapi dari segi pembahagian, kebiasaannya base kepada kita punya modal yang kita keluarkan lah. Okey, para pelajar kena ambil kesempatan untuk bertanya soalan. Tak apa, tanya soalan yang biasa-biasa pun tak apa. Sebab anda berada di semester 1 dan masih jauh lagi perjalanan untuk anda usaha ini dapatkan sebanyak mungkin sebanyak mungkin pengalaman ataupun pengetahuan lah daripada usahawan. Bukan senang tau saya nak dapatkan usahawan ni sebenarnya. Okey, silakan. Soalan. Saya nak tanya. Zack, kuat sikit Zack. Cakap kuat sikit. Macam ni, Assalamualaikum. Saya Alif Haikal, tapi boleh panggil Zack. Saya nak tanya sebab saya pun ada buat bisnes kek balang dan baru beroperasi selama 7 bulan. Cuma saya nak tahulah dari segi pengalaman abang, apa jangka awal masa abang Edi mula-mula start bisnes tu? Yelah, macam kan abang Edi kan ambil diploma mekanikal 360 itu berubah. Jadi apa jangkaan awal semasa abang nak start bisnes tu? Line Abang Edi tak cantik ini. Ya. Ataupun saya buat. Okey, dah 2 kali dah putus. Problem sikit. Sorry. Tak apa. Okey Zack, soalan Zack. Semula. Okey, semula saya nak tahu apa jangkaan awal masa abang Edi mula-mula start bisnes tu. Dengar tak? Apa ni Zack? Apa jangkaan awal yang abang jangkakan lah masa mula-mula start bisnes? Yelah, maksud saya kan abang kan ambil diploma mekanikal tapi 360 berubah kepada bisnes. Jadi benda tu kan perlukan satu jangkaan awal lah. Jadi saya nak tahu apa yang abang jangkakan pada mula-mula abang start bisnes tu. Okey. So balik kepada tingkat awal tadi, sebab semasa saya dalam belajar pun sendiri memang saya tu dah ada orang kata bisnes kecil-kecil lah. Memang dekat you dulu pun memang adalah selalu bawa benda mana daripada Kelantan ni pun kita bawa makanan, bawa kerupuk apa semua macam tu. Kita dah kata basic biaga tu memang mula daripada awal. Mana nak kata minat tu tak lah, mungkin orang kata suka cari pendapatan sendiri, orang kata pendapatan tambahan untuk bila kita macam Edi ada sesuatu hajat, ada sesuatu yang nak dapatkan sesuatu tu, Abang Edi akan usahakan benda tu. Sebab Abang Edi pun background bukanlah kata asalnya daripada keluarga yang kata kalau kata rakyat Prof tubik dalam geduk emas, dalam guni emas, guni berah. Tak ada. Abang Edi ni orang biasa je. So kita build up tu memang daripada stres lah. So minat pada bisnes tu dia datang dengan sendiri satu. So cuma bila kita dah nampak benda tu ada satu benefit untuk kita, of course kita akan fokus dan terus untuk grow kan benda tu. Cuma kenapa Abang Edi pilih business accessory tadi, sebab pun masa tu kalau lah related dengan tahun 2000 lebih tu, memang masa tu dunia pemotoran ni memang betul-betul ni lah, hebat lah. So minat tu begitu mendalam pada dunia pemotoran. So cuba cari jalan macam mana nak buat duit dengan
peminat tu tadi, maka lahirlah kata kedai aksesori kereta pada masa tu, walaupun dengan modal yang kecil. So jangkaan tu tadi tak adalah expectation yang besar, cuma target already bila kita buat sesuatu, kita mahukan benda tu okey berjaya. So dari segi orang kata apa yang kita pelajari tadi, macam already ada ambil diploma mechanical engineering tadi. So kita dunia hari ni apa yang already boleh share, kita tak boleh nak bergantung pada satu kemahiran saja. Kalau kita duduk atas contoh, let's say kita kata kita hanya fokus pada apa yang kita belajar, mungkin bila kita keluar nanti kita tak tahu. Bila kita tak boleh nak dapatkan kerja dengan apa yang kita belajar itu tadi, kalau kita tak mati purposekan kita punya diri kita ni, mungkin kita akan terbantuk dari segi untuk mendapatkan kejayaan itu tadi. So kita kena sentiasa berada di luar kebiasaan kita lah. Baru kita boleh menjangka sesuatu yang lebih untuk diri kita. Boleh tak? Okey. Kiranya jangkaan abang tu dia saya boleh kata stabil je lah. Dia tak terlalu tinggi dan tak terlalu rendah. Tak. Kita apa yang kita buat pun kita tak boleh nak jangkakan beyond. Kita kena buat perkiraan base kepada atas dasar apa capability kita, apa projection kita. Let's say lah kata kita punya perniagaan, bila kita terlibat dengan perniagaan, kita kena tahu untung rugi kita. So base kepada untung rugi itu tadilah kita boleh tahu berapa kita punya target untuk jualan bulan. Contohnya bulan ni berapa jualan kita. Okey, bulan depan berapa keuntungan yang kita mau tambah. So macam mana cara untuk kita tambahkan kita punya jualan kita tu? Kita kena cari jalan lah untuk sentiasa tu. Jadi kalau kita target beyond, mana melebihi kita punya limitation, kita punya let's say production tu tadi, ataupun kita punya jualan tu tadi. So benda tu kadang orang kata akan menjejaskan kita punya passion tau, bila kita tak capai target. So Abang Edi punya cara, Abang Edi punya skill, Abang Edi tak letakkan beyond. Abang Edi sentiasa ikut flow. Okey, let's say kata bulan ni, okey ini dia punya income ya. So macam mana nak improve kan? Mungkin top up lagi another 20 ataupun 30% dia punya tambahan daripada jualan yang sebelumnya. Tak adalah kata aku target kalau dari segi jualan nak tingkatkan 100% apa semua. Itu Abang Edi bukan cara macam tu lah. Boleh Zek? Tanya Zek. Tanya cepat. Tanya. Okey, soalan kedua. Boleh tanya kan? Boleh. Tanya sebab yang mana yang dah ada bisnes tu tanya. Ini kesempatan. Yang mana yang berjinak-jinak baru nak buka bisnes tu apa pun tanya. Tanyalah soalan apa pun. Abang Edi jawablah nanti. Okey, soalan saya, sepanjang karier abang sebagai usahawan, apa risiko yang abang dah hadapi lah? Okey. Risiko ni bisnes perniagaan apa-apa pun memang risiko tu sentiasa berada di hadapan. So nak jadi usahawan, nak jadi peniaga, kena standby untuk orang kata hadapi risiko. Risiko ni pelbagai bentuk. Seperti mana yang terbaru ni, 2020 ni, stay at home ni, COVID-19 memang benda yang tak dijangka. Benda bencana macam ni
Tak kira lah bencana banjir apa semua itu risiko. So dalam kita punya bisnes tu, kita kena ada kita punya tabung lah. Tabung ni untuk kita hadapi tak kira bencana apa jua jenis bentuk kegagalan lah. Seperti mana contoh lah, katakan kafe ni sendiri, seperti ready set up kafe pit stop yang awal ni di Ketere, tak silap bulan 10 macam tu lah. So kita tak menyangka pun akan berlakunya COVID-19. Tapi kita punya kebiasaannya, projection yang kita buat, ready buat untuk kafe, kebiasaan 3 ke 6 bulan tu, 6 bulan pertama tu adalah satu, orang kata satu tempoh untuk kita create awareness supaya orang tahu, okey kafe kita sekian ada dekat sini, apa yang produk kita ada. So dalam 6 bulan pertama tu kita kena dah ada, orang kata duit backup. Maknanya kita dah masuk dalam kita punya cost untuk kita standby. Sebab dalam 6 bulan pertama ni lah kita tak tahu dia punya, orang kata dia punya pergi tu cepat ke lambat ke, kita tahu. So kita kena standby duit overhead kita. Kalau kafe untuk operation kita ada staff, kita ada untuk beli yang stok apa semua. So untuk staff, seberapa ramai staff yang kita ada, so selama untuk tempoh 6 bulan tu lah kita kena sediakan modal kita untuk kita bayar mereka ni Wak Iman, kita punya perniagaan kafe tu sama ada capai target ataupun tak capai target. So dalam modal awal tu kita dah kena masukkan kita punya 6 bulan punya projection tu, saving tu untuk kita orang kata sebagai backup lah. So selepas 6 bulan tu kita dah 3 hingga 6 tu kita dah tahu apa yang kita perlu buat untuk kita naikkan kita punya jualan. 6 bulan pertama adalah untuk kita kenal market, kita kena atur strategi dalam masa tersebut. So saving yang kita perlu ada untuk backup selama mana 6 bulan tu untuk kita ni. Kalau kita boleh pergi dalam masa 3 bulan tu kita dah boleh up kita punya sale, dah capai target, alhamdulillah lah. So mana saving tu kita tak perlu guna. Macam tu Zaid. Faham Zaid? Okey, saya faham. Tapi minta maaf saya tadi tanya soalan tak habis. Maksud saya, apa jenis risiko yang abang hadapi selain daripada COVID ini? Contoh macam saya kan, saya baru 7 bulan buat cake business. Antara risiko yang saya jumpa tu contohnya barang saya tu cepat rosak. Kiranya dia tak tahan dengan suhu bilik. Itu benda yang saya baru, benda tu selain daripada COVID ni lah. Itu yang saya nak, kiranya kalau macam itulah nak tanya. Zaid boleh tahu Zaid buat bisnes apa? Saya buat bisnes kek balang. Kek tu, kek span, dan saya campur dengan cheese, dengan flavor lah. Flavor tu dia ada banyak. Dia ada strawberry, blueberry, ikut cita rasa pengguna lah. Dan benda tu kita simpan dalam packaging dia balang 800 gram. Dan kita ada logo kita ada jenama kita ada brand kita pun ada platform kat mana kita promosikan tu, dan kita pun ada customer, kita pun ada buat kajian. Cuma macam saya kata tadi, ini baru 7 bulan punya operasi dan pengalaman tu tak banyak lah. Jadi saya nak tanya soalan tu, kod nanti risiko tu kira macam benda tu bukan satu benda yang baru bagi saya. Okey, apa yang Abedi boleh share sini base kepada Z punya produk tu tadi. Yang Abedi nampak risikonya sebab Z, produk Z ni dia ada apa ni, buat kelas borak santai bersama dengan usahawan untuk subjek gelagat usahawan saya tu. Semester ni
Prof Rosnya kata, you relax tu Sofi mengajar yang ringan-ringan bagi budak-budak baru lah, mengajar berat dia kata. Itulah. Okay, Ya, Zack. Prof, ada apa Dapat boleh? dengar, Zack? Dapat. Duit. Okey, Zack punya ni yang Allah Akbar. Duit apa tu, kedai dengan apa, Prof? kalau produk tu Ah. Z sendiri, Z kena kecilkan pengeluaran tu tadi base kepada jualan. Z kena kaji Z punya jualan. Okey. Let's say kata bulan ni berapa puluh biji ataupun berapa ratus biji Z punya target. Adakah benda target yang dibuat untuk jualan tu capai ataupun tak? Okey. Kalau katalah target tu 100 Okey. biji. Contoh. Tapi dalam bulan tu tak sampai 1 biji, hanya 70 saja yang terjual. Ini 70%. Untuk next tu mungkin Z hanya buat pengeluaran untuk produk tu hanya top up mungkin pergi antara 80 ke 90 je dulu. So sebab Z kena buat calculation tu base. Oh, yang ni yang semak untuk kesetaraan program tu kan, Prof? Ya. Z, okey? Hello. Dia macam putus-putus bang. Putus-putus. So yang tadi Okay, Z dapat Prof, cakap tak? saya kalau saya habis kelas ni lebih kurang pukul 11 ke macam tu, saya ke free eh? Yang saya dengar tadi, habis kelas ni saya terus saya kena tulis lah baca apa yang dah boleh? terjual. Macam tadi daripada 100, kalau dapat kurang 70, so kita kurangkanlah kita punya keluaran. Okey, Assalamualaikum. Ya betul. Sebab Z punya produk ni Z buat sendiri ataupun ambil dengan orang lain ke macam mana? Dia buat sendiri. Buat sendiri. So kalau buat sendiri lagi senang untuk orang kata minima dia punya risk tu. Sebab Z kena tahu kan produk Z ni berapa lama dia punya ketahanan. Mana berapa lifetime dia kan. Minggu ke 2 minggu ke contoh. So dalam tempoh tersebutlah Z sama ada 100 yang Z buat tu Z kena habiskan. Kalau tak boleh nak capai target tu, of course kena kecilkan pengeluaran tu tadi. Dia kena setara dengan kita punya jualan supaya stok yang Z ada tu tak rosak. Itu yang Abedi nampak sinilah. So sebagai contoh Abedi macam dari segi F&B stok, dari segi stok tadi Abedi base kepada jualan mingguan. Kita target yang mana barang yang cepat rosak, okey, mungkin 2 atau 3 hari sekali kita top up. Kalau barang sebagai contoh barang frozen, okey, yang tu boleh simpan lama. So kita lebihkan sedikit barang yang boleh simpan lama tu. Ini yang Abedi kecilkan skop tu base kepada apa yang Z buat lah. Boleh ke Z? Okey, boleh. Cuma nak kecilkan tu saya tak tahulah sebab asalnya memang targetnya 20 untuk 1 bulan. Tapi dah makin lama tu boleh kata rezeki lah, 20 naik 10 unit 1 bulan. Lepas tu sekarang ni pun paling-paling pun 100 unit 1 bulan. Cuma nak tambah tu saya macam takut pula sebab yelah saya kan dah busy dengan
degree, lepas tu kakak pun dah kerja. Jadi kurang sikit lah orang tu. Tapi permintaan tu ada. Cuma larat tak larat dia nak buat. Tu je. Yang tu maksud Abang Adi. Kita kena ukur kita punya capability tu. Kemampuan dari segi untuk handle A to Z. Even tu kalau kita punya production line pun kuat, dari segi C kita tak kuat, sama juga. Ataupun dari segi C kuat, kita boleh hit kita punya target, tapi production line pun slow, itu masalah juga. Tapi masalah ni boleh diselesaikan dengan kaedahnya. Kalau contoh production line kurang, kita tambahkanlah dari segi production line. Apa yang Abedi boleh share, kebiasaannya kenalan-kenalan Abedi lah yang jenis yang orang kata terlibat dalam bidang makanan macam ni kan. Orang kata yang jadi masalah kebiasaannya dari segi untuk jualan tu tadi, dari segi production line dia orang standby, dia orang ada, tapi untuk marketkan benda tu dengan orang kata kapasiti yang besar, itu jadi masalah. So kena check and balance lah. Jadi dari segi masalah Z tadi yang boleh share, okey. Contohlah kata sekarang ni demand tu bolehlah kata hit satu piece sebulan, satu biji. Dengan 100 tu tadi, okey. Dari segi production line, okey. Dari segi sale pun okey. So buat masa sekarang ni bila Z kata okey, dari segi kakak tak ada lah apa semua, tak boleh nak membantu, tak cukup kaki tangan lah orang kata. Bila tak cukup kaki tangan macam tu, okey, maintainkan dulu dengan apa yang ada. Kalau orang kata berada pada tahap 100 tu selesa untuk semua pihak, okey, kekalkan dahulu. Sehingga Z betul-betul ready, okey, boleh hit target sampai 200. Production line pun okey, boleh support untuk 200. Barulah boleh set up untuk 200 punya target sebulan. Tak perlu orang kata bagi ready, tak perlulah kita nak orang kata terkejar-kejar, tapi sampai benda tu kita tak boleh nak buat. Kadang nanti ini yang ni bila kita beyond sangat, kita target sampai 500. Kadang tak terjual pun 500 tu. Ini yang jadi risiko kita. Risiko untuk rugi tu bila benda yang kita produce tu rosak. Okey Zed? Okey. Kiranya kena slow and steady lah kiranya. Betul. Kita nak sustain ni kita kena pendapat Abadi lah. Kena slow. Kaji, tak perlu nak rush sangat. Bila rush mungkin kita akan tertinggal apa yang sepatutnya. Kita bukannya Jangan kelojoh. Abadi punya style kita nak kepada kualiti tau. Itu Abadi punya style lah. That's why macam Prof ada bagi tahu tadi, kalau dekat Kelantan sekarang ni macam cendawan, Cafe Hipster. Dekat Taman Bendahara ni saja pun, Abadi masuk sini bulan 8 tak silap. Sekarang ni dah ada 4 Prof. 3. Itu yang Abadi pasal sebab Abadi masuk bulan 8, lepas tu je terus ada kita nampak. Tapi for me Abadi take positif benda tu, kita bersaing secara sihat. Sebab setiap orang tu dia ada kelebihan masing-masing, dia ada produk dia masing-masing, macam Prof bagi tahu tadi. Cuma kita jagalah kualiti kita untuk kita kekalkan kita dalam market lah. Itu Abadi punya style lah. So kita kaji kita punya pesaing tu apa dia punya, kalau kafe apa dia punya kelebihan. So apa demand dalam market. Betul. Saya nak respon sikit dengan apa yang untuk pengetahuan semua pelajar termasuk Zack Edi.
Betul. Sorry, tadi 3 kan, sebenarnya 4 yang kita ada. Pit Stop Coffee, kita ada OP Coffee, kita ada Story Coffee dan kita ada Bridge Coffee. Yang dekat depan tu Birch ke Bridge, macam tu lah. Kita ada 4. Dan Betul. kalau pelajar balik nanti, pelajar akan tengok 4 coffee, 5 termasuk dekat bertentang dengan Petronas, Petron Pekalan Cepa, iaitu Vogue Cafe. Vogue Coffee. 5 coffee ini mempunyai konsep yang berbeza, konsep yang berbeza. Tetapi berbeza sedikit dengan Pit Stop dan juga Opis. Kalau tengok Story Coffee, Birch dengan Vogue, dia lebih kurang macam menggunakan bahan ataupun makanan yang sama. Kalau kita pergi KB Brewster, dia bermula dengan KB Brewster, sama je lebih kurang. Lepas tu dekat Tesco kita ada satu kafe kopi yang Raja Ilya punya kopi tu. Tapi saya sebagai pengguna dan saya sebagai food hunter, kita dapat lihat dan saya masuk ke 5 kopi ni. Okey, kalau you rasa macam you nak makan just leisure, you boleh duduk untuk makan dekat Story Coffee, dekat Vogue dan juga dekat Birch ke Bridge gitulah. Okey, lepas tu kalau Opis ni saya punya view lah, this is kita kan kita ada food critic food critic. Pada saya is not meet my satisfaction lah. Tetapi kalau you pergi ke Pit Stop Coffee, okey, Pit Stop Coffee dia bukan saja menghidangkan kopi, tetapi dia ada makanan-makanan lain sebagai contoh, dia ada chicken chop, dia ada hot plate, dia ada certain things like nachos dan sebagainya. If you think that you want to have a leisure time with your colleague and whatsoever, you boleh order nachos dan sebagainya. So then you also dekat Pit Stop, you also can give some comment macam contoh previously I like my drink too sour. I'm not going to cater for the too sweet, too sour. Saya lebih suka masam. Jadi kita request for the masamness tu kepada dia punya dapur punya tu, then dia akan provide kepada kita lah. So rata-rata yang saya pergi, ya kalau kita sendiri pergi sebenarnya kita kena test that product. Pit Stop pada saya among 5 is number 1 lah, because it is need my satisfaction. Contoh macam tu, kalau nak makan puas saya nak kena pergi Pit Stop. Kalau saya nak leisure, sama ada saya pergi Vogue ataupun saya duduk lepak dekat Pit Stop. Kadang-kadang you kena faham untuk F&B ni, food and beverages punya konsep ni, dia perlu ada environment. Dia perlu ada environment. Macam Abang Eddie kata tadi, environment dia berada di Petronas pam minyak dekat Keterai kan. Jadi this kind of gelagat usahawan, dia bukan sekadar saja buka kedai dan that's it, okay, beroperasi. Dia tak. Dia akan melihat macam sebahagian daripada kita tengok orang Cina, dia kalau nak buka kedai mesti ujung corner lot. Dia tak seperti macam Melayu ataupun India dan sebagainya. So nasib-nasib. Kalau kita tengok mamak, dia mesti buka corner lot sebab corner lot lah orang yang paling nampak. Okay, tapi itu cerita dia. Kalau you nak tahu, then you kena test that product, kan. Kalau you nak start up, even okay, for example you nak start up, okay, you nak start up, aku nak start up lah macam Abang Eddie, pergi jumpa sambil-sambil order minum tu, boleh pergi jumpa sembang. Yang lokek-lokek lah, nasib lah. Itu dia sebenarnya, dia bisnes ni adalah jungle lah. You memperjudikan nasib you dan sebagainya. You juggling ball. Kalau you pandai juggling, bola tak jatuh, then you akan sentiasa juggling. Untung rugi. Kalau you juggling ball, yang pergi untung, yang rugi tu jatuh banyak, so you tak boleh nak juggling ball. So you need to have your mentor. So sekarang kita tanya Abang Eddie, siapa dia punya mentor?
Okey. Berkenaan mentor ni, saya idola saya sendiri, of course lah, ayah saya lah. Sebab ayah saya ni kalau Prof ataupun adik-adik mungkin biasa pergi ataupun tahu pulau perhentian, ayah saya salah seorang yang terawal lah as a manager dekat salah satu resort dekat pulau perhentian dulu. So daripada situlah saya belajar. Saya kata sebagai idola saya, mentor saya, untuk saya kata sebagai kekuatan saya lah. Bagaimana dengan isteri? Bagaimana dengan isteri? Ya, tu semestinya. Isteri join sekali ke ataupun macam mana? Isteri saya pun latar belakang bisnes. So dia bersama-sama saya lah. Walaupun F&B ni bidang baru bagi dia, tapi support daripada dia tu orang kata menguatkan lagi lah kita punya ni lah, kita punya perjuangan lah orang kata untuk kita teruskan kita punya bisnes. Okey, ramai orang kata bisnes ni perlu pakai pakaian yang very outstanding lah, macam tie kan. Tengok gambar Irfan dengan coat, dengan slope pocket dan sebagainya kan. Tetapi mereka-mereka yang berjaya ni sometimes macam pakai biasa je. But then the thing is di sini. Contoh macam kita nak pergi beli kereta lah. Kita pakai baju koyak kan. Salesman dia takkan entertain orang yang pakai baju macam tu. Pada dia, dia ada duit pun kan. Betul. Kita tak perlu nak menunjuk duit kita ada berapa juta. So apa pandangan Abang Edi? Betul, saya cukup setuju dengan Prof dengan yang ni. Sebab memang yang Prof cakap mengenai kereta tu, saya pernah lalui benda tu. Sebab saya punya style, biasa saja. Hari-hari tertentu yang mana perlukan saya berkemeja, saya akan pakai kemeja. Yang mana kita perlu menghadiri official punya meeting apa semua, biasalah. Saya punya flow, saya punya style ikut keadaan semasa. Dan saya bukannya kata jenis orang kata gila barang branded apa semua, tak ada. Kita seadanya, itu saya. Tak ada orang kata smart mamat lah orang panggil. Smart ni. Kalau tengok ke depan smart. Tapi time kita smart lah. Yeah. Tapi tak perlu kita nak terkejar-kejar dengan benda tu. Itu pendapat saya lah. Saya bukan nak katakan kaki fashion tak lah, tapi kita up to date jugalah. Okey, kalau kita kata macam sebagaimana yang kita tahu semua orang mungkin pelajar baru ni dia tak tahu di mana kita di UMK ni mempunyai startup kita ada sedikit startup dalam 2000 contoh untuk kita beri kepada pelajar untuk memulakan perniagaan. So dengan adanya 2000 ni, ni pelajar-pelajar baru ni, dengar ni. Macam mana, saya nak tanya Abang Edi, okey, macam mana nak menggunakan 2000 ini supaya duit ini beranak menjadi 2000, dia tak jadi 4000, dia akan jadi 2000 secara konsistensi dan mungkin akan berganda selepas tu. Macam mana Abang Edi kalau boleh? Dia orang ada 2000 ni Abang Edi. Okey. So dengan 2000 ni untuk pengetahuan semua, Abang Edi sini ada menerima seorang student UMK praktikal bawah program AK apprentice keusahawanan 1 tahun bersama industri. So adik ni dah hampir 3 bulan dah dekat sini. Apa yang Abang Edi boleh share, dia budak ni budak perempuan, tapi dia punya sikap bukan sikap minat untuk berniaga tu
passion dia lah, passion. Sebab saya minat tengok, dia. saya interview dia, Prof pun kenal Lini tu. Aha. Saya tanyalah dia apa-apa yang dia dah pernah buat dekat IMK ni selama dia dah berada dekat sini. Dia kata pelbagai benda yang dia dah buat dekat asrama sana. Katanya ada jual kek, ada jual makanan apa semua, yang mana dia dapatkan benda ni daripada peniaga luar dan dia jual balik dekat dalam asrama. So saya nampaklah dia punya cara tu, sebab dia ada bawa masuk kek dekat sini. Saya very open, Prof, dan saya ingin membantu dia lah. Dia ambil kek dekat luar tu dengan harga RM3, so dia jual dengan harga RM4, so dia dapatlah RM1. So dekat sini saya membantu dia, saya suruh dia jual dengan harga RM5, saya bagi semua dekat dia, so dia dapat lagi RM2. So tapi dia punya passion tu, budak ni kuat lah untuk dia untuk orang kata jana pendapatan dia tu sendiri. Mungkin modal tu saya tak tahu daripada mana, sebab dia kata dulu dia ada group, dia sempat buat macam jual ayam gunting macam tu. Tapi bukan dia ambil brand mana-mana lah, dia buat just jual macam tu, tak ada pakai brand apa. Tapi dia sampai peringkat dia pergi cari supplier frozen apa semua. But for now, saya bagi tahu dia kontak. Saya bagi kontak dekat dia supplier mana yang betul, gini-gini yang lagi murah apa semua, macam mana nak dapatkan dengan cara yang betul. Itu saya ajarlah. Itu saya memang terbuka dari segi itulah, sebab bagi saya rezeki masing-masing. Ya, betul. Tapi untuk adik-adik lain pun of course kena ada passion. Dengan ada 2000 yang kata Prof apa cakap startup tu dia. So gunalah sebaiknya, buatlah cara yang macam mana pun. Dunia hari ni jual apa pun dengan cara yang betul, insya-Allah boleh buat duit. Tak perlu nak ni pun Prof, tak perlu nak ada kedai apa pun, semua ni sekarang ni online apa. Betul. Saya setuju tu. Sebab dia gini, untuk makluman pelajar-pelajar semua, UMK kita memberi ilmu dari segi atribut keusahawanan. Okey, atribut keusahawanan. Ciri-ciri keusahawanan untuk para pelajar develop. Okey, sebab kita ni sebenarnya tak selamanya akan bekerja dengan kerajaan. Kerajaan pun dah penuh dah. Kalau kita kata bakul baju tu dah penuh dah. Kalau kata isi juga melempah-lempah. Yang tu lah orang nak kerak buang tu. Nasib untung sabut timbul, untung batu tenggelam. Jadi apa kita punya second option? Definitely second option, yang kita kata second option is berniaga, dijadikan oleh kerajaan sebagai first option, which is the first pillar dalam Kementerian Pendidikan Tinggi adalah entrepreneurship dan job creator. Okey, bukan senang Abang Edi nak menjadi seorang job creator. Dia create satu bisnes kepada orang lain dan growth orang lain, seperti mana yang tadi Lini tu, untuk dia berdiri sendiri. Okey, tidak lagi bergantung kepada Abang Edi, tetapi menjadi sebahagian daripada partnership ataupun collaboration ataupun sifu ataupun advisor kepada perniagaan dia yang baru. Macam juga Zack boleh, Zack tak ada masalah pergi jumpa Abang Edi bila balik ataupun berkomunikasi through WhatsApp dan sebagainya. Yang mana yang buat berkaitan dengan makanan, mungkin Abang Edi ada kawan dia yang memang buat kek dan sebagainya. Even though my wife sendiri pun buat kek jual kepada pelanggan-pelanggan, tetapi setiap orang macam Abang Edi kata ada rezeki masing-masing. Secret resepi semua orang boleh bagi, tetapi cara kita buat sesuatu produk itu macam kalau nanti saya akan share ada satu talk semalam saya akan share kepada pelajar nanti. Contoh macam kita nak masak macam mak kita masak campak-campak. Macam mana mak masak campak-campak sedap, saya masak campak tak sedap? Itu berbeza kan. Kalau kita even wife kita pun tengok cara mak kita masak dengan dia masak, memang berbeza.
Dan di situ pun dah kita kata, nampak kata rezeki orang tu dah berbeza-beza. Tu para pelajar sekalian, kenapa saya cuba juga dapat kawan-kawan usahawan. Saya ni kenal Abang Edi ni baru semalam tahu nama dia Edi. Sebelum ni dah dekat 2 bulan saya dengan wife saya pergi makan dekat situ. Sometimes bertentang mata. Hari yang saya tegur dia masa dia tengah pasang Ferrari dia. Itulah saya tegur dia yang pertama kali. Secondly, saya pergi semalam. Itu cerita dia. Sebab bila kita nak berniaga, bila kita nak memulakan sesuatu perniagaan, kita jangan kata kita hebat. Abang Edi pun tak sebut perkataan hebat di dalam diri dia. Tak ada orang yang lebih hebat melainkan Allah Subhanahu Wa Taala yang memberi rezeki kepada kita. Jadi kita percaya setiap orang, setiap usahawan itu percaya kepada rezeki dia. Macam Abang Edi bagi tahu pada Zack tadi, jangan gelojor. Kalau dapat 2,000, maintain je 2,000. Jangan sesekali nak tambah jadi 4,000. Yang 4,000 tu yang datang 2,000 lagi duit haram tu. Sebab apa? Awak akan masukkan chemical yang tak tahu apa benda brand yang menyebabkan bila orang makan mungkin sakit perut, disebabkan kita nak membiarkan kualiti quantity rather than quality. Contoh macam cupcake tu sepatutnya tahan seminggu, you bagi tahan sampai 3 minggu. Jadi dia tak fresh. Kan? So saya rasa ada soalan lagi sebelum kita end up discussion kita bersama usahawan, sebab Abang Edi pun tak boleh pinjam lama-lama, dia pun nak running business juga tu. Nak piak-piak juga mana yang bancuh air tak kena. Okey lah, kalau macam tu saya nak ucapkan terima kasih banyak-banyak pada Abang Edi, dan saya kalau boleh pelajar-pelajar ni esok kalau datang dah balik ke UMK, datanglah ke Pit Stop. Okey, datanglah ke Pit Stop Coffee. Bukan saya nak promo, tetapi datang dan lihat sendiri, berjumpa dengan Abang Edi sendiri kalau ada perkara yang nak dibincangkan dan sebagainya. Jadikanlah dia mentor, dan sememangnya dia adalah mentor. Okey, di UMK ni dia adalah salah seorang lah. Jadi boleh. Okey, boleh. Tak menjadi masalah. Jadi terima kasih banyak-banyak bersama dengan para pelajar saya ini. InsyaAllah nanti saya drop by minum mocha as usual lah. No problem. Okey. So, terima kasih ni. Ya, silakan kata-kata akhir. Silakan. Kata-kata tak akhir, tak adalah. Nanti insyaAllah kalau dah buka UMK, dah datang sini, boleh datang sini, lepak-lepak sini, tak ada masalah. Apa yang perlu tahu, apa yang nak ditanya, apa yang saya tahu, insyaAllah saya akan share. Cuma nanti ada berapa ni, 87 semua ni. Semua ni mesti ada Facebook kan. So Abang Edi minta jasa baik tengok-tengoklah Facebook Pit Stop Coffee. Terus follow lah. Tekan butang like tu, follow. So nanti senang datang sini, okey cakap Abang Edi kita pernah dulu online session kelas apa semua. Walaupun hanya bercakap dengan Z, dengan siapa tadi Prof? Ifan Ifan ya. Yang lain tu insyaAllah jumpa nanti. So itu sajalah. Tunjuk sikit model-model tu, boleh ni ke? Boleh pusing ke kamera? Tu dia. Banyak tu. Tu. Yang dalam kaca tu best tu. Dia model besar. Adalah beberapa model apa. Yang 20 tahun lebih pun ada model. Tu rare tu. Ini. Actually kedai saya punya kafe ni pun Prof belum siap sepenuhnya lah. That's why lah ada sikit penambahan. Yalah. Sebab bercakap mengenai ini, saya dah habiskan saya punya modal dekat Ketereh tu lah. Sebab situ saya buat bangunan sendiri apa semua. Saya modal sebab ada motor kan. So itulah. InsyaAllah kami semua mendoakan agar bisnes Abang Edi Pit Stop Coffee berjalan dengan baik, diberkati Allah Subhanahu Wa Taala insya-Allah. Baik, Mas Edi. Assalamualaikum. Okay, thank you Abang Edi. Terima kasih semua. Terima kasih Abang Edi. Thank you Abang Edi. Terima kasih.
Baik, untuk pelajar-pelajar saya, itulah kita kata sedikit sebanyak perkongsian daripada Abang Eddie kita, apa nama, usahawan di Pit Stop Coffee. So, alhamdulillah lah, saya pun terharu jugalah beliau boleh bersama-sama dengan kita pada pagi ini. Dan tadi saya mohon maaf kerana semasa apa nama live tadi Prof TNCA telefon saya untuk dia minta saya ke Bacok lah segera, ada perkara yang perlu saya uruskan bersama beliau. Jadi untuk rekod pada hari ini saya akan upload dalam YouTube dan akan masukkan di dalam e-campus bersama dengan usahawan semalam untuk grup L1 usahawan printing. Jadi awak boleh mengikuti rekod kelas tu, satu daripada usahawan printing, okey, yang mana yang berminat untuk buat printing, satu lagi daripada usahawan F&B, food and beverages. Dan insya-Allah tengok kalau tidak ada aral dan sebagainya, kita akan bersama dengan usahawan yang lain pula. Saya akan cuba cari. Minggu-minggu terakhir ni biarlah minggu-minggu ni awak bersama dengan usahawan. Okey, jadi saya tak nak bercakap kosong. Meaning to say that almost 9 weeks delivering lecture to you, but this is the proof, the proof that and the fact that apa yang saya bercakap itu adalah yang sebetul-betul lawak juga, tetapi poin-poin yang saya bentangkan itu, yang saya share itu adalah poin yang datang daripada gelagat usahawan itu sendiri. So kita tengok bagaimana gelagat dia, bagaimana dia bertahan di dalam bencana pandemik COVID. Okey, dia punya behavior dia bersama dengan rakan-rakan dan sebagainya. Okey, so itu adalah sebahagian daripada warna-warni kehidupan seorang usahawan. InsyaAllah saya doakan semoga esok pelajar saya yang bermula pada semester 1 ini akan menjadi usahawan yang berjaya seperti usahawan-usahawan yang sedia ada. Okey, sama ada berkumpulan ataupun secara individu. Okey, duduk dalam grup, jangan berpisah, jangan berpecah, jangan sentiasa bertikam lidah dan juga mewujudkan sifat-sifat ataupun sikap yang tidak baik sesama manusia. Okey, itu pesanan daripada saya, pesanan juga daripada hadis-hadis dan juga Allah Subhanahu Wa Taala. Rajin dengan tak rajinlah kita mentelaah ni. Okey, kita ni manusia biasa sahaja. Kok mana-mana pun kita akan pergi menghadap dia. Yang paling penting baca surah Ar-Rahman itu kan, nikmat apa lagi yang kita manusia ni nak dustakan. Semua Allah bagi. Mula dah nak jadi ustaz ni. Kan aku simpan janggut macam Zulfikri tu pula. Okey, terima kasih banyak-banyak. So saya tahu ada di kalangan sahabat kita yang tidak dapat bersama-sama, masalah lain dan sebagainya, insya-Allah. Okey, attendance dah ambil semua saya rasa. So terima kasih hadir kelas pada hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Prof. Waalaikumsalam. Thank you, Prof. Terima kasih, Prof. Terima kasih, Prof.